Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kita kesempatan yang dinamakan kesempatan yang paling besar adalah nikmat kehidupan, dan dilahirkan kita pula sebagai seorang manusia yang dipertanggungjawabkan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti kata mengabadikan diri kepada Allah, tunduk taat patuh kepada Allah. Tapi kalau tak mau tunduk patuh pada perintah Allah, itu bukan manusia. Itu orang yang engkar, orang yang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa? Iblis. Iblis ni diciptakan sehebat-hebat makhluk, sealim-alim makhluk, tapi kerana ada satu sifat yang dalam diri dia angkuh, engkar, takbur, sombong, tidak mau sujud dalam perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya Allah nak tengok saja, dia nak patuh tak patuh dalam suruhan Allah, yang tu saja. Maka dia tak mau tunduk sujud pada Nabi Adam, bermaksud dia tak mau ikut perintah Allah. Betapa ramai orang yang tidak solat, betapa ramai orang yang tidak mengikut perintah Allah. Maka peranan kita untuk menarik mereka supaya tunduk balik pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan iblis mereka itu. Iblis dah tentu dah kata sampai dijanjikan Allah akan menjadi ahli neraka. Manusia tidak. Dia bertaubat, dia boleh balik. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Mazi. Masalah 47. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tanda 46, 47. Berbuka puasa dengan buah kurma. Baik. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang ambil kitabnya diambil daripada Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab Imam Tirmizi, kitab himpunan hadis Imam Tirmizi. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darai. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan akhirat. Baik, kita bincang bab berbuka. Ada juga yang kata kita bukan nak puasa lagi ustaz, lagi berapa bulan lagi kita nak puasa. Duduk sembang bab puasa apa-apa. Saya nak tanya lah balik kat tuan-tuan.
kan? Yang hak nak pi ke laut, waktu nak pi baru belajar berenang ke? Hak nak menikah, hak perempuan nak menikah esok hari baru nak belajar masak ke? Kan? Ilmu ni jangan tunggu waktu datangnya benda, bukan tunggu datangnya perkara, bukan tunggu datangnya musibah, bukan tunggu datangnya hal-hal yang berkait. Ilmu tu kena ada dah daripada awal sampai akhir, sebab ilmu tu benda yang manfaat. Terus ada kata tunggu sampai Ramadan baru nak mengaji, bila nak pergi haji baru duk gagah cari. Wah, tak tahu nak pergi buat haji, yang dia tahu naik dam haji ya. Jenuh lah. Belajar pelan-pelan, duduk saja-saja, tak kena buat apa, walaupun dia tidak ada kaitan, duduk dengar, dah dapat dah satu pahala. Mana tahu esok-esok tiba-tiba kita dijemput untuk buat benda tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, jangan tikai satu benda yang kita rasa tak patut mengaji, tak apa. Dah, ilmu ni ngaji je. Terus berbuka puasa dengan buah kurma lebih dahulu, apa hikmahnya, apa fadilatnya, apa kelebihannya? Kata ulama, adalah hikmah disuruh berbuka puasa dengan buah kurma. Ada siapa puasa Isnin Khamis tak? Ada siapa puasa qada tak? Ada siapa puasa sunat tak? Ada. Walaupun tidak disebut tentang puasa sunat, hanya disebut tentang puasa Ramadan, ambil kias puasa tadi yang hak kait dengan puasa Ramadan, bawa dalam puasa sunat. Jangan bendui sangat, membarih dia panggil. Lebih dahulu itu kerana pada tamar buah kurma itu ada benda manis, sedap dan mengenyangi, buah yang cukup. Makan dia boleh kenyang. Kita duk heran, aku makan satu kotak tak kenyang pun, dia kata. Kawan perut nasi, pergi duk makan kurma. Tapi sebenarnya dia salah faham. Yang ni tolong faham betul balik. Kita makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Jangan saya tambah lebih, mau tambah lebih lagi marah pula. Makan untuk hidup ni hak kaki 4 tu ya. Kita makan untuk hidup. Hidup untuk makan tu kaki 4 ya. Kita makan ni untuk cari tenaga. Okey, baik. Manis ni ada apa? Kurma ni manis. Manis ni ada apa? Ada glukosa, glukos. Glukos tu untuk tenaga. Manis gula tak sama dengan manis kurma. Ada satu rancangan semanis kurma. Okey, baik. Manis gula kena diabetes. Manis kurma boleh tenaga. Lain. Sebab dia manis semula jadi. Kalau betul kurma yang masak elok letak dalam tu, manis sungguh. Ada semut namanya hurung. Tak? Mau letak sebiji je. Mutiara gula tu hak kecil petak tu tengok saya lagi tu, dia semut penuh, manis juga. Okey, manis yang ni boleh tenaga, boleh menyakit. Manis kurma boleh tenaga, tak boleh menyakit. Tuan-tuan dan anak muslimin yang dirahmati Allah. Okey, yang tu lah. Okey, baik. Pasal apa Rasulullah pilih dan buat? Sebab Rasulullah diwahyukan. Rasulullah tahu, walaupun dia bukan pergi mengaji sampai Harvard, Oxford, apa dia lagi tu, sampai keluar negara mana pergi kaji bab nu kaji, dah, dia diwahyukan oleh Allah. Siapa yang ikut dia, fattabi'uni yuhibbukumullah, dia akan dapat kasih sayang Allah. Macam mana nak dapat kasih sayang Allah? Ikut Muhammad. Muhammad makan macam mana? Makan mesti ada sebab. Muhammad buat macam mana? Mesti buat. Muhammad kahwin, tu fikir banyak kali sikit. Takut saya lagi perang saudara. Muslimin dirahmati Allah. Okey, terus. Mengenyangi yang cukup kenyang.
Itu kadang-kadang Nabi makan sebiji itu sampai ke petang. Kita kuatnya kita kerana ada glukos, bukan tunggu sampai perut penuh. Tak, kita duk tunggu perut penuh. Ingat lori ke, bubuh RM50, bubuh RM60 baru penuh, baru boleh berjalan. Dah, dia ada tenaga boleh jalan, boleh dah berjalan, boleh bangkit. Allahu Akbar. Tu ya yang kita duk bayang makan kerana nak pergi main bola. Yang kat takbiratul ihram tak mau. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan memudahkan hadam, sebab dia kelak-kelak sikit, memudahkan cerna. Hadam ni cepat hancur. Lepas tu memudahkan cerna. Apa dia cerna? Berak mudah. Ni dah lah umur 40, semelit tiap hari. Merah muka. Orang perempuan tanya, "Weh, lama agak ke bang?" Semelit pun. Makan tak apa-apa dah. Orang kunyah 40 kali, kita kunyah 3 kali ya. Ngap telan. Dah lah gigi pun tak apa nak dah. Padan lah semelit pun. Nah, kalau hak betul-betul itu kunyah sampai hancur. Waktu kunyah tu segala zat tu keluar di mulut lah. Kita telan zat saja. Hak yang daging tu tadi kita telan, hak tu hampah dah. Ni dah pepak 3 kali telan. Lepas tu siapa yang nak kena kunyah pula? Perut nak kena kunyah pula. Nak berkeluar segala khasiat-khasiat yang ada di benda tu. Hak mana teruk, perut teruk. Lah ni biar mulut yang teruk. Oh, dia kata teruk tang ni habis hak golek tak hak golek tu. Panggil makan kambing golek. Kita ingatkan kita 2-3 orang lah. Tengok dia panggil satu masjid, sekok mana cukup tu yang pepak 3 kali telan, pepak 3 kali telan tu. Mau makan satu kambing golek 3 orang tak apalah kan. Ya pi relax. Kena habis pun. Apa saya tu? Kunyah siap-siap, ambil zat di sini, telan zat ni. Hak yang telan zat tu, ayak dia tu, ayak zat daging tu tadi, baru betul makan apa pun kunyah bagi siap-siap. Jangan bagi perut yang tolong kunyah, penat mulut yang kunyah, perak. Boleh tak tu? Okey, muslimin dirahmati Allah. Okey, baik. Maka daripada sinilah berkata setengah ulama, boleh ganti kurma itu, boleh ganti kalau tak ada kurma pada masa tiadanya tiap-tiap sesuatu yang manis lagi mengenyangi. Alif waw ta qaf, otak, betul? Okay. Dan mencerdikkan akal. Benda manis ni memang dia boleh cepat tenaga. Bila cepat tenaga, dia cerdik ke otak. Tu sebab kurma ni dia elok untuk minda. Apa buah apa yang manis yang boleh mencepatkan tenaga naik cepat. Bila tenaga ada, otak cepat. Jangan terlebih pula, sekali lagi dia jadi hyper pula kalau budak-budak. Okey. Dan menambahi kuat dan gagah kurma. Tetapi telah zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahi kata ulama, iaitu sabdanya yang cerita kurma tu tadi. Adakah kalau tak ada kurma boleh makan benda lain? Ulama kata macam tu boleh, tapi Nabi kata macam lain. Nabi kata apa? Faman lam yajid falyuftir ala ma. Nabi tak suruh cari buah juga, Nabi suruh cari ayak. Fa innahu tuhur. Artinya maka jika tiada mendapat ia akan buah kurma, ini sunnah, ini hadis. Kalau tak ada buah kurma, didahulukan dengan membuka dengan ayak. Tapi ulama kata dah tak ada buah kurma, carilah buah betik ke, buah tembikai ke, buah kiwi ke, amboi ke melampau tu, buah orang putih ke, apple ke apa ke, ulama kata macam tu. Tapi kalau ikut hadis, Nabi tak suruh cari selain pada kurma. Kalau dah tak ada, cari ayak, buka puasa dengan ayak. Tuan-tuan nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Dua-dua pun tak apa. Ulama pun dasar kepada hadis juga. Tapi yang ni lebih kuat lah.
Sebab dia ada hadis, tiada mendapat ia akan buah kurma akan jadi berbuka puasanya, maka hendaklah berbuka puasa dengan air sejuk, kerana air sejuk itu menyucikan perut. Sebab perut dah lama rehat, dah jadi berkeledak, dah asid pun banyak, maka masukkan air untuk mengurangkan asid tu tadi, membersihkannya. Bersihnya tu tadi, nya balik kepada perut bila kita masuk air. Seperti yang tersebut di dalam masalah 46. Kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi sahih. Okey nah, lagi kuatlah untuk beramal. Tapi kalau nak cari buah lain pun boleh, tapi kena faham sebenarnya ayak lebih kuat daripada buah lain, daripada buah yang selain pada kurma. Boleh tahu tu? Okey. Jangan tanyalah buah kurma jenis apa. Kalau saya ambil Yusuf Tayyuk boleh tak? Nantaklah nak ambil Yusuf Tayyuk ke apa ke, janji buah kurma tuan-tuan. Terus 48, berbuka puasa atas buah rutab. Rutab pun kurma juga, tapi rutab ni dia hak muda sikit. Tamar hak manis, rutab hak yang kelak tu. Boleh kata tidak? Ya saudaraku, kurma juga. Kurma ada 9 nama. Dalam 9 kategori nama tadi, hak mula kuning nama lain, hak mula nak ni lain, ni sampai dia lenyap nama lain, dia berubah-ubah. Kita hak tu lah buah apa? Padi. Cuma dia berubah kulit, buang kulit lah, nama dia beras, jangan bagi padi lah. Sampai jadi nasi pun panggil padi lagi kah? Mengaji tak pernah kan? Anak balik kampung, balik main kampung, nampak kabau dia panggil lembu, lembu pun lembu. Pak tu pun tak pernah balik kampung kamu kot. Lepas tu anak tanya, ni apa dia ni? Padang apa ni? Pak berkata, inilah padang beras. Pandai pak tu pun. Padi beras apa pun dia tak tahu. Tu baru hak yang berapa peringkat. Sedangkan buah kurma ada 9 peringkat nak kena kenal nama-nama dia. Kalau sebut kurma, oh buah dia mesti warna macam ni. Kalau sebut rutab macam ni. Balah macam mana pula? Buah kurma juga. Dengan saya pun pening. Tu baru sebut 3, ada lagi berapa nak kena sebut? Ada lagi 6 nama dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Buka dengan rutab dan tamar. Rutab, tamar. Tamar hak kita duk selalu dah lah, kurma tu. Ya saudaraku, telah didatangkan satu hadis lagi oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi an Anas ibnu Malik qala kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dahulu daripada sembahyang maghrib. Buka puasa di sini banyak ilmu kita dapat. Yang pertama, sebelum sembahyang maghrib Nabi buka puasa. Ada orang sembahyang dulu ke buka puasa? Allah, habis bagi salam orang buka puasa, tak pernah buat dia orang. Kan? Dia buka puasa dulu. Cuma maghrib nak lewat tak lewat ya. Ada lepas tengah baru sembahyang maghrib. Terima kasih. Okey, sembahyang maghrib buka puasa dulu atas beberapa biji buah rutab, iaitu buah kurma yang baru masak dan belum kering, dia warna merah tu, kelak dia kena kenal. Maka iaitu 2 macam. Boleh atau tidak buka dengan rutab? Pertamanya, tiada boleh dibuatkan tamar, yakni masak benda ni, masak mim nga megal mengkal ga ke mengkal, dan apabila terlambat memakannya dengan segeranya ia binasa. Okey buah tu kalau kita koyak dah apa tak boleh makan dah lah. Tapi kalau buah kurma hak masak kita koyak dia boleh lagi. Buah tu kalau koyak-koyak tu tak boleh makan dah, dia jadi lembek. Buah rutab tadi kalau nak makan terus, jangan duk koyak-koyak. Kurma Nabi koyak dulu nah, buah kurma
Bukan rutab, hak tamar tadi. Faham ke tak ni? Dah lah nama buah betul. Kurma kita panggil. Tamar Arab panggil. Tamar hak masak, rutab hak tak masak lagi. Hak rutab kalau dak koyak dah buat leloi lembek sekali lagi. Tapi kalau buah kurma hak masak, hak elok koko tu koyak macam mana pun sat lagi pun boleh lagi, sat lagi pun boleh. Bila-bila bekas koyak bahagi lagi pun boleh. Kan pernah Nabi bahagi-bahagi dengan sahabat boleh. Tapi kalau rutab, kalau duk koyak biar lama sikit sat lagi masam dah. Dia bukan kelak dah, dia masam dah. Dia jadi lembek. Okey, itu kena faham. Pertama. Keduanya menjadi tamar ia dan boleh ditaruh di dalam karung. Ada satu lagi, bila koyak, bila dah ni dia nak masak dah, biar sikit lagi dia boleh jadi tamar, dia boleh jadi buah kurma hak yang masak. Okey, ditaruh di dalam karung dan boleh dikeringkan. Rutab tu tadi. Okey, ada dua jenis. Kitab Misbah, kata Anas lagi, fa illam takun rutabatun fatumayyiratin, maka jika tiada ada didapati buah rutab ni hak yang kena faham balik tadi, hak yang memang dah nak masak, bukan hak separuh masak. Kalau separuh masak masam, hak dekat-dekat nak masak tu, tu yang lebih baik. Maka berbuka puasa ia dengan beberapa buah tamar, iaitu kurma kering yang ditinggalkan atas pohonnya adalah lebih baik biar hak dia betul-betul kering di pokok, kering di dahan, bukan yang diperam. Kemudian daripada masaknya hingga kering ia atau hampir kering, Nabi ambil satu, bukan hak yang rutab, hak muda ambil pekering, bukan. Tapi kalau derian kita buat gitu, orang rasa kan, tunggu dia lambat nak tunggu dia. Dia tunggu tak tunggu dah, dia kek jatuh, dia bubuh kabat, makan. Tapi selalunya hak tu yang tak apa elok, biar dia masak betul-betul, biar dia jatuh niri. Mau tunggu jatuh niri kita tak dan tengok dah ustaz. Oi, dia kata nama apa musang. Dia lari. Bismillahirrahmanirrahim. Lari ke boleh ke orang. Kemudian dipotong akan dia dan dicampur akan dia ke matahari hingga kering. Jemur mata. Nabi suka makan tamar yang kering, bukan yang basah. Kata Anas lagi, fa illam takun tamiratu hasawatin mimma'in, maka jika tidak ada beberapa biji tamar menghiru. Mana Ustaz balik tengok atas, hasawatin, hasa ni menghirup ia, menghirup, hasa menghiruplah ia beberapa teguk air. Tu cara Nabi buka. Kalau tak ada pakai rutab, kalau tak ni rutab pun terbahagi. Lepas tu Nabi suka buka dengan kurma kering. Kita duk buka dengan kurma hak yang lenyap. Cari kurma kering hak koyak-koyak dalam tu. Macam mana nak tahu kurma tu kering? Koyak-koyak biji dia terpisah dengan biji dah terpisah dah. Okey, tu nama dia kurma kering. Dan adalah diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka puasa dengan musim sejuk beberapa tamar, berapa biji tamar. Dan di dalam musim panas Nabi lebih suka meneguk air. Okey, sebab tamar ni dia memanaskan badan. Musim sejuk kena buat macam tu. Kalau musim panas Nabi lebih suka buka dengan ayam. Okey, maksudnya di sini pun kita boleh dapat dah satu ilmu. Kalau hari itu panas juga, agak-agak nak buka puasa dengan apa? Ayat tebu lah. Ayat tebu pula dah. Satu jak boleh kat dia, Allah malakasum tu bulak tu melahak tu lapak tu gok terus. Tapi kalau sejuk, berhujan apa semua, nak buka dengan apa? Dengan buah tamar lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Bab seterusnya, bab maja'a as-sawmu yawma tasumuna wal fatiri yawmal tuftiruna. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan puasa pada hari puasa mereka itu dan berbuka puasa pada hari berbuka puasa mereka itu.
Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah disuruh oleh syarak Islam kita, agama kita, undang-undang hidup menjadi orang Islam, bahawasanya hendaklah seorang yang hendak berpuasa Ramadan dan hendak korban, biarlah mengiringi orang ramai dan jangan memencilkan diri. Baik duduk dalam ramai, nak puasa pun duduklah ramai, ikut orang ramai. Aku tak mau puasa, aku nak puasa, nak ikut diri sendiri, nak tengok sendiri, nak teropong sendiri, nak berkorban pun nak korban sekok unta. Try buat seorang-seorang. Nak sembelih try, nak kena sepak dengan lembu try. Tak boleh. Apa pun hal ibadah mesti berjemaah. Tu maksud dia. Ada nak buat seorang-seorang dia. Ya sungguh tuan-tuan, lembu tu Arab sembelih seorang lah. Nah, depan mata ni dia himpit lembu, dia pegang tengkuk, dia pegang parang. Bismillah ya Allahu akbar. Krong datang tu, ya Allah. Mau kalau kata tak lepas, kata lembu tu buat apa ke? Lari sambil berdarah, lari sambil tak habis, berdosa tak? Mati kerana pendarahan yang tak putih urat dia, bangkai tak? Jangan duk buat macam tu. Dia buat belagak, buat sembelih seorang-seorang. Tak apa, kita tak apa kita. Sungguhlah kita kata, kalau nak sembelih unta sembelih sambil berdiri. Dia bukan boleh duduk bagi perbah. Cerai lah perbah. Dia duduk macam tu, cak itu je lah. Kan? Janji halkum jangan turun ke bawah. Memang halkum tak turun ke bawah, ni dia macam duk ada tengkuk dia. Hak yang duk payah pasal hak benda pendek, halkum turun ke bawah. Tak halkum jadi dia hak betina tak ada halkum sat macam mana? Muhung mu ada halkum, mu kata menatang ada tengkuk tak apa, panjang cerita hidup tanya sajak ada halkum. Muslimin ni rahmati Allah. Okey, terus. Nah, kalau boleh bagilah dengan duduk dengan orang ramai, nak puasa ke, kita dengan orang ramai, raih orang ramai. Situ dah raya, kita raya. Situ nak mula puasa, kita puasa. Jangan duk buat mandai-mandai seorang-seorang. Kerana selalu seorang yang mencilkan diri itu terpencil ia kepada neraka. Siapa yang suka, aku tak mau ikut fatwa-fatwa mereka, aku tak mau ikut imam tu, aku tak mau ikut ni. Sebab itulah orang suruh main jemaat. Sebab jangan memencilkan diri. Sebab itulah orang suruh main jemaah. Jangan memencilkan diri walaupun sah di rumah. Sebab apa? Alaikum bil jamaah, man syadza finnar, nak kata Nabi. Wajib ke atas kamu umat aku ni kena hidup dalam jemaah. Apa pun ikut sepakat. Tu dia panggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Kena ikut jemaah. Jemaah ni maksudnya orang yang ramai, jangan duk pandai-pandai sendiri. Tapi hari ni ramai dah. Dia baca hadis, dia buat hukum sendiri. Dia baca Quran, dia buat hukum sendiri. Yang tu tak ikut jemaah, ikut ulama kata. Nabi tak baca kunut pun, dia tak jumpa hadis hak baca kunut. Nabi tak baca bismillah pun, dia kata Nabi mana? Aku baca hadis. Hadis baca siapa yang syarah hadis sekarang? Hantau dah asbabul wurud dia, hantau dah sebab-sebab pasal apa hadis tu terkeluar. Tak tahu hang boleh hukum macam mana? Maksudnya dia ni menyendiri, dia suka buat hukum sendiri. Ramai berlambak, ada doktor lagi di depan. Lawan hak yang masyarakat duk kata, masyarakat dah faham macam ni nak main pula bok suara ni. Dia kata siapa makan bok suara neraka. Pasal apa? Bid'ah. Dia kata Nabi tak pernah buat. Ni Syiah ni, dia kata Syiah. Pergi tanya Syiah ada buat bok suara. Syiah pun tak buat bok suara pun lah. Syiah hari 10 Muharram depa akan tetak badan depa. Depa tak buat bok suara. Yang pergi tuduh kata Syiah buat pasal apa? Tak, saya bukan nak bela Syiah. Yang pergi kata bila orang buat suara je Syiah. Syiah tak buat apa hari itu, melainkan mereka menyeksa diri mereka memperingati hari Karbala. Faham? Hari Karbala, tak mau cerita panjang lah. Itu je. Yang dia pergi tuduh kata orang buat suara tu Syiah pasal apa? Okey. Sebab apa? Sebab dia terpencil sangat ilmu dia.
Mu'tadak adalah hadis ya, Syiah. Mu'tadak adalah hadis ya, kafir. Okey. Masyarakat, ulama kita, jemaah kita, berapa abad dah bincang bab tu. Cuma kelemahan kita, kesilapan kita, hari 9 dan 10 orang suruh puasa. Yang makcik piduk kacau buat suara tu buat apa? Hak tu yang patutnya. Lepas tu tak boleh ke? Atau sebelum tu tak boleh ke? Hak tu duk tahu tu kesilapan kita. Hari Tasu'ah, hari 9 dengan hari 10 puasa. Ingat tak? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus banyak hadis cerita dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan pencilkan diri, sebab terpencil itu jawab dia neraka, ke dalam neraka. Bermula dalil diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah salah seorang yang puasa itu baik dan bagus, yakni di dalam kemuliaan. Yang dinamakan puasa yang baik, yang bagus, apa dia? Yang dapat kemuliaan, apa dia? Dan kebahagiaan selama menyegerai mereka itu akan berbuka puasa. Orang yang segera berbuka puasa. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Hadis ini hasan lagi sahih. Lompat muka surat ke gena kan ni? Asal macam lompat muka surat, sungguh silap tuan-tuan. Ulang balik. Bermula dalil, silap-silap hak tadi padam. Tersilap muka surat, buka 3 lai. Duk marah sangat bab buat suara, ambil terlupa muka surat. Okey ya. Yang kata tadi terpencil, siapa yang terpencil, siapa yang suka menyendiri tak mau ikut jemaah, neraka. Sambungan dia lagi. Bermulalah dalil atas menunjukkan suruh yang demikian itu, suruh ikut jemaah, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahhuna. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula puasa pada hari puasa mereka itu. Mereka ramai ke seorang? Ramai. Seorang-seorang Nabi tak bagi. Dan berbuka puasalah pada hari berbuka puasa, yakni hari raya mereka itu. Okey ya. Jangan dulu buat aku rasa nak raya dah. Hang puasa berapa hari? 15 hari. Mana boleh? Jadi dia buat seorang-seorang dah. Dan berkorbanlah pada hari berkorban mereka itu. Maksudnya nak buat apa-apa biarlah berjemaah dalam bab hal-hal hari raya puasa dan puasa. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hasan, maksudnya elok, kena sandaklah dengan hadis yang lain, tetapi gharib, dan telah ditafsirkan oleh ahli ilmu, yakni ulama, akan hadis ini. Maka katanya bermula makna ini bahwasanya puasa dan berhentinya, yakni raya, hendaklah beserta orang ramai. Kita pakat-pakat ramai, kita kena ikut majlis raja-raja, kesepakatan semua, tak boleh silap-silap neraka. Okey. Dan jemaah yang besar daripada jemaah manusia, dan jangan memencilkan dirinya daripada orang itu, jangan. Okey, terus masuk ke apa tu? Sikit lagi ikut. Bab majaa idza aqbala al-lail wa adbara an-nahar wa faqad aftara as-shaim. Yang telah datang ia pada menyatakan apabila datang malam dan perginya siang hari, maka sungguhnya berbuka puasalah oleh orang yang berpuasa. Macam mana kita nak tahu malam sudah datang, siang sudah pergi? Maghrib. Tu waktu maghrib lah, siang sudah pergi. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah disuruh oleh syarak Islam kita, agama kita, undang-undang Islam kita, akan tiap-tiap orang yang puasa Ramadan
dan lainnya itu berbuka puasa apabila lenyapnya matahari, maksudnya hilanglah siang, masuklah malam. Maka jika sekiranya tiada berbuka puasa tatkala sudah lenyaplah matahari itu, maka telah dihukumkan oleh syarak akan seorang yang demikian itu ia di dalam berbuka puasa, yakni tiada puasa kerana bukan waktunya, automatik habis dah padanya pahala. Kalau dia gagah juga tu bukan dapat pahala dah, dapat dosa. Dia rajin nak buka waktu isyak pula dah. Ni bukan kerja. Mau kalau kerja tambah sikit bolehlah OT nama dah. Dah puasa lenyap matahari automatik terbuka. Walaupun dia tak niat berbuka. Okey. Kata saya tak mau makan lagi. Saya nak makan lagi. Pukul 12 malam baru saya nak makan. Cerdik. Yang perut duk keruk-kerak maki ke mulut dah. Okey. Muslimin dirahmati Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan lainnya. Katanya, An Umar ibn Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu wa adbara an-naharu wa ghabati syamsu faqad aftarta." Diriwayatkan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam dan telah perginya siang dan telah lenyap matahari, maka sungguhnya telah berbuka puasalah engkau. Automatik habis dah, takat tu ya. Buka ke tak buka ke, takat tu ya masa dah. Bukan kata nak pergi tambah lagi kot nak dapat pahala lebih, tak ada. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada ramai juga. Hadis ini sahih kedua-duanya, hasan lagi sahih. 51, saya percepat sikit. Berbuka puasa dan hukumnya. Apa hukum berbuka puasa? Kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, dengan hadis yang ada di masalah 50 itu dapatlah kita akan maksudnya penghabisan waktu puasa, bukan Ramadan saja, puasa sunat apa semua sama. Di dalam sehari-hari itu ialah apabila lenyap matahari dan masuk kepada malam. Habis faham tu dah? Maka jikalau puasa juga seseorang kemudian daripada lenyap matahari, kalau dia tak tahu tak apalah kan, nescaya tiada dinama akan dia puasa lagi, maksudnya tak ada dah pahala, melainkan makruh sahaja. Lainlah kalau dia cari kurma tak ada, ayak tak ada. Kalau tak ada hak tu, tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan duduk dalam kereta, tuan-tuan duduk dalam kapal terbang, apa satu tak disediakan, tuan-tuan dalam perjalanan, tuan-tuan nak buka puasa macam mana? Batalkanlah puasa tuan-tuan. Allah malakasutu wa buka aman wa bika aman tu pluk ngah ni telan ayak jari tadi, automatik buka, dapat pahala berbuka. Kalau duk biar lajak juga jadi makruh. Cari apa-apa membatalkan. Jangan tengok ada rokok sekotak. Okey, buka dengan benda makruh boleh ke? Ada ulama kata haram lah. Perut kita kosong, patut masuk ayak dengan kurma, dia masuk asap. Jin kot. Kan, makasih lagi sekali. Sebab jin yang makan asap. Adik-beradik ni. Aduh. 52. Masalah berbuka puasa itu apa syaratnya? Kata Qastalani, pengarang kitab Sahih Bukhari pula. Tadi Imam Nawawi Syarah Muslim. Pada hadis di dalam masalah 50 itu dikaitkan dengan huruf matahari. Huruf ni maksudnya terbenam. Maka ialah isyarat kepada syarat bagi seseorang yang hendak berbuka puasa. Hendaklah tahqiq, ia akan datang malam dan perginya siang. Itulah tahqiqnya, hakikat dia. Hakikat yang kata mana, yang kata malam terbenam matahari, itulah tanda malam Dan bahwasanya keduanya itu dengan wasitah huruf, tiadalah sebab yang lainnya. Itulah sebab dia. Terbenam ya, automatik nama dia malam. Mau terbenam ya, nama dia malam. Mau tanam ya, matilah tu.
Maka perkara yang ketiga itu sungguh pun berlazim-laziman pada asalnya, tetapinya pada zahirnya tidak berlazim-laziman, kerana kadang-kadang disangkakan datang malam daripada pihak masyriq. Masyriqnya timur, tempat keluar. Padahalnya tiada datang pada hakikatnya, bahkan disebabkan ada sesuatu yang menutup matahari. Kalau tutup matahari adakah orang panggil malam? Yang tu orang panggil gerhana, bang oi. Dia kira nak buka. Mau kira buka, mau gelap ni buka, mau gelap ni buka. Mau buka gelap. Dah, dia syarat dia matahari kena turun, bukan kata gelap. Masuklah rumah. Rumah tu tengah hari pun kena buka lampu, tiba-tiba blackout. Boleh buka, boleh buka. Bukan. Terima kasih. Payah juga orang lah ni. Dia kira orang tu Nabi kata mau gelap ni boleh buka. Dah. Syarat hakikat dia nu, hak matahari nu. Bukan gelapnya, gelap suasana. Dan begitu juga perginya siang hari, maka kerana itulah dikaitkan dengan ghurub. Adakah dinamakan sebagai siang itu dengan terbit matahari? Ya. Tapi tiba-tiba cerah macam ni, adakah ini dinamakan siang? Tolong jawab Ustaz, jangan bagi saya ranggah seorang-seorang. Adakah cerah ini dia bagikan siang? Tidak, pasal matahari tak keluar. Tiba-tiba gelap. Adakah kegelapan itu dipanggil malam? Tidak juga, melainkan dengan matahari terbenam. Tu hakikat. Kuih tinggi dah tu. Tuan-tuan faham ke tak faham, tak tahulah. Boleh? Boleh tak? Ada hari siang kita terpaksa buka lampu. Ni siang. Malam kot dah gelap. Pasal apa buka lampu? Gerhana. Gerhana bulan ada dulu satu masa, orang tua-tua cerita macam malam, gelap gelita. Adakah yang malam? Dah, dia tetap siang. Cuma matahari sahaja tertutup. Boleh kot takat tu. Okey. Takat tu saja tuan-tuan. Elok-elok lah. Macam ni panjang umur betul ya. Takat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala ketelanjuran, segala keburukan yang berlaku dalam majlis ini adalah pada kelemahan diri saya sendiri tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf, kita semua nak mati. Tolonglah jangan duk terasa di hati sangat. Nak sebut ni pasal sayang. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil ala siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.